Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Awni Safa binti Wazahan. Nombor kad matrik saya adalah 2023231538. Tajuk kumpulan kami adalah peranan falsafah sejahtera dalam memupuk perpaduan di Malaysia. Pada hari ini saya akan menerangkan pengenalan peranan falsafah sejahtera dalam memupuk perpaduan di Malaysia. Yang pertama adalah falsafah sejahtera memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk keharmonian dan perpaduan di Malaysia yang pelbagai etik, budaya dan agama. Yang kedua, pendidikan falsafah sejahtera di sekolah. Pendidikan ini membentuk nilai-nilai perpaduan di kalangan generasi muda dengan fokus pada saling penghargaan, keadilan dan kerjasama. Yang ketiga adalah kerajaan mengamalkan falsafah sejahtera melalui dasar-dasar perpaduan, program integrasi sosial, pemerkasaan ekonomi dan pengekalan hak asasi manusia. Dan yang terakhir adalah media massa menyampaikan falsafah sejahtera melalui pelbagai saluran seperti televisyen, radio, media dan sosial. Ini adalah dapat memudahkan masyarakat untuk menerima dan mengamalkan nilai-nilai perpaduan. Seterusnya adalah isu permasalahan. Isu permasalahan yang pertama adalah falsafah sejahtera untuk perpaduan. Falsafah ini adalah pendorong perpaduan di Malaysia. Ini juga melibatkan kebahagiaan peribadi, keamanan, keadilan dan keharmonian. Yang kedua adalah isu popularisasi sosial dan ekonomi. Isu ini adalah merupakan ketidakseimbangan ekonomi antara etik menciptakan popularisasi sosial. Seterusnya, disperasi peluang ekonomi menghambat perpaduan sejati. Isu yang ketiga adalah kurangnya pemahaman terhadap kepelbagaian budaya. Pemahaman dan penghargaan terhadap kepelbagaian budaya perlulah ditingkatkan. Selain itu juga, pendekatan holistik perlulah dijaga untuk menjaga kekayaan bersama. Yang terakhir adalah isu pentingnya penyampaian falsafah sejahtera. Isu ini penting kerana media massa dan institusi pendidikan haruslah berperanan dalam menyampaikan mesej perpaduan. Akhir sekali, mesej haruslah relevan dan diterima oleh semua lapisan masyarakat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Atirah binti Muhammad Bizni akan membentangkan persoalan kajian. Untuk persoalan kajian mengenai peranan falsafah sejahtera dalam membentuk perpaduan perkauman di Malaysia melibatkan beberapa persoalan yang dapat membimbing penyelidikan dan analisis. Berikut adalah beberapa persoalan kajian yang relevan. Yang pertama adalah sejauh mana pemahaman terhadap falsafah sejahtera memainkan peranan dalam memupuk perpaduan perkauman dalam kalangan masyarakat Malaysia serta memberikan impak yang efektif. Yang kedua ialah adakah kajian ini mampu membantu melahirkan sikap yang positif terhadap kepelbagaian dan memupuk pemahaman tentang hak dan tanggungjawab bersama dalam masyarakat. Bagi yang ketiga pula adalah bagaimanakah nilai-nilai perpaduan ini dapat disebarkan untuk memudahkan lagi masyarakat menerima dan mengamalkan konsep dalam kehidupan seharian. Yang terakhir, adakah kita dapat menerapkan kepentingan tersebut melalui pendidikan dari kecil seperti di tadika, sekolah kebangsaan, menengah maupun universiti agar kita dapat melahirkan masyarakat yang penuh keharmonian di tengah-tengah kepelbagaian yang mampu menjadi kekuatan negara. Objektif kajian ini dijalankan bagi memenuhi kriteria-kriteria tersebut, iaitu kajian ini menekankan peranan penting dalam membentuk keharmonian dan perpaduan di Malaysia. Justeru objektif ini mampu memberi impak yang sangat efektif dalam kalangan tersebut dan dapat membantu perkembangan ekonomi dan sosial tanpa mengabaikan mana-mana kaum. Kajian ini juga dapat membantu melahirkan sikap yang positif terhadap kepelbagaian dan memupuk pemahaman yang lebih mendalam tentang hak dan tanggungjawab bersama masyarakat yang majmuk. Melalui kajian ini, ianya juga dapat menyampaikan nilai-nilai perpaduan melalui pelbagai jenis saluran media massa dan masyarakat akan lebih mudah untuk menerima dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian mereka. Dan yang terakhir, melalui kajian ini, kita dapat menerapkan kepentingan tersebut
melalui pendidikan dari kecil seperti daripada tadika, sekolah kebangsaan, sekolah menengah maupun universiti, agar kita dapat melahirkan masyarakat yang lebih harmoni di tengah-tengah kepelbagaian yang mampu menjadi kekuatan sesebuah negara. Bagi sorotan kajian, peranan falsafah sejahtera memainkan peranan penting dalam memupuk perpaduan perkauman di Malaysia. Falsafah ini bukan sekadar konsep kebahagiaan dan kesejahteraan, tetapi juga merupakan panduan untuk mencapai kesepaduan dalam masyarakat. Falsafah sejahtera menekankan kepentingan kesejahteraan sosial dan ekonomi untuk semua lapisan masyarakat. Yang kedua, pendidikan yang berkaitan falsafah memainkan peranan penting dalam mengatasi perpecahan perkauman. Yang ketiga, falsafah merangkumi nilai-nilai seperti keadilan, kesaksamaan dan partisipasi masyarakat. Melalui pembangunan ekonomi yang saksama, semua kaum dapat berkongsi manfaat dan ini membantu mengurangkan ketidakseimbangan ekonomi yang menjadi punca ketegangan antara kumpulan perkauman. Seterusnya adalah kesedaran akan terhadap pihak asasi manusia menjadi aspek utama dalam falsafah sejahtera dan menjadi landasan bagi melawan diskriminasi perkauman. Secara keseluruhannya, kajian ini menunjukkan bahawa pemahaman dan amalan terhadap falsafah sejahtera memainkan peranan penting dalam memupuk perpaduan perkauman di Malaysia supaya Malaysia dapat membina suasana yang kondusif untuk kesepaduan yang sejati dan berkekalan. Hai, nama saya Isha. Bahagian saya adalah dapatan kajian daripada peranan falsafah sejahtera dalam memupuk perpaduan di Malaysia. Dapatan kajian dalam konteks perkauman, falsafah sejahtera di Malaysia berfungsi sebagai suatu perpaduan nilai yang bertujuan untuk memupuk perpaduan di kalangan pelbagai kaum yang membentuk Malaysia. Yang berbilang etnik, beberapa dapat kajian yang analisis pada pandangan tentang bagaimana falsafah sejahtera memainkan peranan dalam konteks ini. Antaranya adalah perpaduan kaum melalui nilai bersama. Falsafah sejahtera menekankan pada nilai-nilai asas seperti kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan dan lain-lain. Nilai ini diharapkan dapat menitik pertemuan antara pelbagai kaum untuk membantu mengurangkan ketegangan dan memupuk perpaduan bersamaan. Yang kedua adalah prinsip keadilan sosial. Falsafah sejahtera menekankan prinsip keadilan sosial yang mencakup aspek-aspek seperti peluang pendidikan yang saksama dan ekonomi yang adil. Dengan memastikan kesaksamaan peluang, falsafah sejahtera berpotensi jurang sosial dan ekonomi di antara pelbagai kaum. Kajian terhadap pelaksanaan program pembangunan. Ini adalah poin yang ketiga. Kajian dapat menelidik sejauh mana program-program pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan falsafah sejahtera memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira kaum. Inisiatif seperti bantuan kewangan, peluang pekerjaan dan perkhidmatan kesihatan yang perlu perspektif keadilan mengatasi isu-isu perkauman. Poin yang keempat adalah pendidikan multikulturalisme. Falsafah sejahtera menekankan pentingnya pendidikan sebagai satu kepada nilai asas. Kajian dapat mengkaji sejauh mana sistem pendidikan di Malaysia mencerminkan nilai-nilai multikulturalisme untuk sebagai jauh pembangunan dan penghargaan pelbagai kaum agama di kalangan generasi muda. Poin kelima adalah penerimaan dan amalan nilai-nilai. Kajian dapat meneliti sejauh mana masyarakat Malaysia memahami, menerima dan mengamalkan nilai-nilai falsafah sejahtera dalam kehidupan harian mereka. Penerimaan dan amalan nilai-nilai ini dapat memainkan peranan penting dalam membentuk persekitaran yang harmoni dalam kalangan pelbagai kaum. Dan akhir sekali adalah tindak balas masyarakat terhadap isu-isu perkauman. Kajian juga boleh mengukur tindakan masyarakat terhadap isu-isu perkauman dan sejauh mana falsafah sejahtera digunakan sebagai perpaduan dalam menangani ketegangan atau konflik yang mungkin timbul dari isu-isu tersebut. Penting untuk diingat
bahawa kesan-kesan falsafah sejahtera dalam memupuk perpaduan perkauman adalah hasil daripada pelbagai faktor termasuk pelaksanaan dasar-dasar kerajaan, pendekatan masyarakat dan pelbagai dinamika sosial. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizi Muhammad Amin akan menerangkan penutup untuk ini. Hubungan antara kaum perlu dipelihara dan diambil perhatian serius oleh semua pihak tanpa mengira etnik bagi mengekalkan perpaduan serta mengelakkan dan membicarakan isu-isu yang boleh membangkitkan sejarah agama dan budaya. Kedua, kita haruslah bersatu untuk mendapatkan hubungan antara kaum yang lain supaya dapat hasil ukhuwah yang baik serta kekal dalam mengekalkan perpaduan. Ketiga, dapat melahirkan sebuah negara yang berbilang kaum dan hidup secara aman yang tiada pergolakan dalam memupuk perpaduan penduduk di Malaysia. Seperti kita tahu, di Malaysia penuh dengan pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak, seperti Sabah dan Sarawak, Iban, Bajau, Kadazan, Dusun dan sebagainya lah. Dan yang terakhir adalah penutup kali ini. Untuk penutup ini adalah negara kita dapat melahirkan negara yang aman, damai serta memberikan imej yang baik kepada negara yang lain. Sesuailah di dalam ayat Al-Quran, Allah berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian daripada kalangan dan lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kalian dalam pelbagai bangsa dan suku-suku supaya kalian saling berkenalan dan beramah mesra antara satu sama lain. Sesungguhnya semulia-mulia manusia dalam kalangan kalian di sisi Allah adalah orang yang lebih bertakwa dari antara kalian, bukan yang lebih dari sudut keturunan dan bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dalam dan amalan kamu." Surah Al-Hujarat ayat 13. Di sini boleh kita nampak Allah berfirman tentang kita perlulah beramah mesra, menedakkan ukhuwah, menedakkan silaturahim antara satu sama lain. Jangan kita ni bersifat rasis ataupun perkauman dan kita bersifat kasta lah. Dan di situ Allah berfirman janganlah kita bersifat demikian. Okey, tadi tu saya dapat petikan tu daripada ayat Al-Quran, dan ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW tentang perkauman ataupun perpaduan ni. So hadis dia berbunyi sebegini. Nabi Muhammad bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kamu sama, bapa kamu sama. Ketahuilah tiada kelebihan orang Arab ke atas orang Ajam yang bukan Arab, atau Ajam ke atas Arab, atau yang berkulit merah ke atas yang berkulit hitam, atau yang berkulit hitam ke atas yang berkulit merah, melainkan ketakwaan." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bahaqi dan dinilai hasan. Di situ kita boleh nampak juga lah Nabi Muhammad pun tekan juga jangan kita ni bersifat rasism, bersifat perkauman. Kita kena layan manusia ni sesama adil, sesama berbaik-baik dan tidak berterkelahan dan tidak menukaskan isu-isu sensitif lah. Seperti kalau kita Islam, kita tak boleh macam kacau lah isu keagamaan seperti Buddha, Hindu dan sebagainya. Dan Hindu dan Buddha pun dan sebagainya pun tak boleh juga mengacau isu-isu kita punya sebagai orang Islam lah. Dan sekarang ni kita boleh tengok kadang-kadang kat dalam Malaysia ni banyaklah isu macam kaum-kaum lain yang kacau kita punya agama dan sebagainya lah. Saya harap dan berharap sangat isu ni tidak akan berlaku lagi di negara ini dan dapat dibendung oleh negara kita. Dan terakhir, kesimpulan daripada kajian ini adalah kesimpulannya sebagai penduduk di Malaysia, marilah kita bersama-sama mengubah negara kita menjadi terbaik untuk berjaya mencapai visi dan visi peranan falsafah sejahtera dalam memupuk perpaduan negara penduduk di Malaysia. Saya berharap juga kita sebagai rakyat Malaysia kena bersatu padu, tidak ada sifat rasism di antara satu sama lain, saling menghormati, saling menolong antara satu sama lain. InsyaAllah dengan izin Allah, saya rasa negara kita akan aman sejahtera dan sebagainya. Sekian saja, saya Muhammad Hafizi Muhammad Amin. Terima kasih.